Okey sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya kasihi seluruh lijatan kuasa surau, para imam Bilal, ibu-ibu, ayah muslimin muslimat sekalian. Apa khabar semua, sihat? Alhamdulillah. Saya rasa lama sangat dah saya tak mari surau ni. Padahal ikut jadual setiap bulan. Bulan lepas saya minta maaf atas faktor kesihatan saya yang kurang baik. Sehingga nak mari malam ni pun tak teringat lorong mana nak masuk. Subhanallah. Allahu Rabbi. Padahal rumah dekat je dengan surau ni padahal. Nak masuk mula-mula jalan besar tu, lorong mana? Dah teringat lorong. Subhanallah. Mana balik? Sibuk sikit. Jatuh ke mana? Allahu Akbar. Moga cepat sembuh insya-Allah. Syafaqallah shifaan ajilan insya-Allah. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu juga pada malam ini di bulan Syaban. Saya kira ni pertemuan kita yang terakhir lah, ibu sekalian. Pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan. Mudah-mudahan panjang umur Ramadan, kita jumpa lagi insya-Allah. Saya rasa jadual saya di sini Ramadan ada semalam tak? Ada sekali di sini, insya-Allah kita jumpa lagi lah. Mudah-mudahan harapan kita semua dapat bertemu dengan Ramadan yang tak lama lagi kunjung tiba ni. Kita nak sangat berada di bulan Ramadan. Kerana apa? Kerana kita nak mengharapkan dan merasai kenikmatan berada di bulan Ramadan. Kerana bulan Ramadan ni amalan-amalan dilipat kali ganda, yang mana Allah Ta'ala memberi ganjaran yang sangat besar pada kita semua ni untuk merebut peluang tersebut. Maka kita nak masuk bulan Ramadan dengan harapan kita boleh ibadat banyak, dengan harapan boleh buat kebajikan-kebaikan. Jangan kita berazam nak masuk Ramadan, tunggu Ramadan, tapi tidur banyak kok. Allah Rabbi. Dak Ramadan banyak dah tidur, masuk Ramadan kau banyak tidur. Janganlah lagu tu. Kita mengharapkan Ramadan, tapi Ramadan yang kita harapkan ini mudah-mudahan mengubah keburukan-keburukan yang kita buat sebelum mana datangnya Ramadan insya-Allah. Syukur juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat Allah beri pada kita, dan Allah masih memberikan kesihatan kepada kita. Walaupun mungkin tidak sebaik dengan orang yang lain, tapi alhamdulillah masih lagi diberikan peluang untuk hadir ke surau, ke majlis ilmu, dapat berjalan, dapat dengar. Alhamdulillah, nikmat yang sangat-sangat besar pada kita sebenarnya. Baik, muslimin muslimat yang sedang mendengar sama ada di surau maupun secara live di Facebook, malam ini kita nak berbicara mengenai fadilat Ramadan dan bagaimana cara untuk kita menyambut Ramadan. Sebab saya kira ni kuliah kita yang terakhir sebelum Ramadan. Kita bertemu pula panjang umur pada bulan depan insya-Allah dalam tarawih kita. Kita berbicara mengenai Ramadan lah pada malam ini, sedikit sebanyak memberikan peringatan kepada kita insya-Allah. Sebab para ulama muslim muslimat, orang alim, orang-orang dulu, orang soleh dulu, mereka kalau nak masuk Ramadan dah buat persiapan 6 bulan sebelum. 6 bulan sebelum Ramadan buat dah persiapan ni. Persiapan dari sudut amalannya, persiapan dari sudut cakap kabarnya, persiapan dari sudut macam-macam hal, ilmunya, dah buat dah persiapan orang-orang soleh dulu. Kita hari ini habis nisfu Syaban pun tak buat benda pun. Quran daripada lepas raya dulu dak belek-belek, siapa sekarang dak belek gitulah Quran. Allahu Akbar. Zikir hodok
hok amal 3 kali istighfar lepas sembahyang, lepas raya dulu sampai kali ni, hok tu juga kita amal. Tak tambah langsung. Jadi kita nak tengok apa yang para ulama sebut dari sudut cara kita nak sambut Ramadan, dan terlebih dahulu kita tengok fadilat Ramadan dan juga beberapa doa yang boleh kita amalkan insya-Allah. Baik. Bagi umat Islam ni, saya ambil satu kitab mengenai fadilat dan hukum puasa mengenai Ramadan Al-Mubarak, karangan oleh Menteri Agama kita Datuk Zulkifli Al-Bakri. Dia menyebut, kata pengarang, sayugia bagi umat Islam berdoa kepada Allah untuk mendapatkan Ramadan dan juga ketika mana melihat anak bulan Ramadan, seperti dalam banyak-banyak riwayat. Maka sekarang ni kita berada di bulan Syaban, mesti sentiasa berdoa minta pada Allah. Paling tidak cakap Melayu tak apa, kod Melayu. Oh Allah, sampaikanlah aku ni ke bulan Ramadan. Ya Allah, berilah aku rasa nikmat ibadat di bulan Ramadan. Oh Allah, aku nak hidup dalam bulan Ramadan. Kurang-kurang. Supaya kita boleh buat amalan-amalan kebajikan kita ni, biar sungguh-sungguh, biar kita rasa puas, jelira bila kita buat lagi. Dan ramai mana dalam kalangan saudara mara kita, sahabat-sahabat kita mengharapkan Ramadan sebelum ini. Tapi Allah tetapkan ajal untuk mereka pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan tak sempat bertemu Ramadan. Ada orang sempat masuk Ramadan tapi dodang nak puasa Ramadan. Maksudnya apa? Petang nampak anak bulan, malang tu lepas maghrib dah kira satu Ramadan, tarawih, dodang nak puasa esok, habis homo meninggal dunia. Kita hari ini tak tahu lagi nasib kita lagu mana. Huk cakap depan ni pom tak tahu juga. Mungkin kita dok pesan moga-moga bertemu Ramadan. Dah siapa berita cakap ni pergi dulu. Tak tahu nak kata mak Sama-sama berdoalah moga-moga diberikan kesempatan. Kesempatan kita tarawih sama lepas ni insya-Allah. Kalau dah abapi kita cari orang lain pula ganti. Berapa bulan? 21 bulan bila. Harap bertemu lagi insya-Allah. Jadi kena berdoa, banyakkan berdoa muslimin muslimat sekalian. Antara riwayat yang disebut oleh Anas bin Malik, Nabi SAW berdoa sebaik datangnya bulan Rajab, sebaik sahaja masuknya bulan Rajab, yang selalu kita dengar doa-doa daripada imam-imam ketika mana lepas sembahyang, ataupun siapa sahaja yang membaca doa ini, maka kita pun sekarang pun perlu amal lagi doa ini, kerana kita masih lagi berada dalam bulan Syaban. Apa doa tersebut? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ada riwayat disebut di sini wa barik lana fi Ramadan. Apa maknanya? Ya Allah, barik lana, berkatilah kami ni wahai Allah, fi Rajab, pada bulan Rajab, wa Sya'ban, dan pada bulan Sya'ban, wa barik lana fi Ramadan, dan berkatilah juga kami ni pada bulan Ramadan. Jadi kita mengharapkan keberkatan daripada Allah Azza wa Jalla. Di bulan Syaban ni pun kita mengharapkan keberkatan. Hak Rajab habis dah sebulan. Tak tahu lagu mana kita hidup sebelum ni, sebulan bulan Rajab tu penuh dosa maksiat ataupun banyak istighfar, minta ampun daripada Allah. Boleh jawab dalam diri masing-masing. Bulan Rajab, Syaban, bulan yang sangat mulia. Ramadan lagi mulia. Kenapa? Disebut sebagai penghulu segala bulan. Kita hari ni hari Jumaat, ni malam Sabtu dah kira. Lepas maghrib ni kira hari Sabtu lah. Kita lalu sembahyang Jumaat semua hari Jumaat tu disebut Sayyidul Ayyam, penghulu hari. Dan juga disebut salah satu daripada hari raya orang Islam, hari Jumaat. Ramadan dia panggil Sayyidul Syahr, penghulu segala bulan. Penghulu segala bulan apa dia? Bulan Ramadan. Jadi di sini Nabi ajar kepada kita supaya minta keberkatan awal-awal daripada bulan Rajab ni. Bulan Rajab, bulan Syaban, dan minta keberkatan juga di sisi Allah dalam bulan Ramadan. Sebab memang kita nak hidup kita ni dalam keberkatan. Kalau Allah tak beri keberkatan dalam hidup kita ni, banyak benda yang kita buat dalam keadaan sia-sia. Kita buat tapi berkat tu tak ada. Sebab tu kadang-kadang bila cari rezeki, cari pitih, dapat pitih banyak, bila tak ada keberkatan, hak tu kita rasa derah habis tu. Pitih rasa baru ni boleh 4,000, 10,000 lah air sinar baru ni. Mana derah sangat ni. Ngalir macam air, boleh 10,000 ni, derah sangat mana ni. Sebab keberkatan tu tak ada. Habis tak ketu, habis tak ni, dah habis tau. Dah berapa hari habis. Habis bayar hutang, lain kira lah. Ni habis tak tahu tak ke mana. Rasa dah beli mana, dah habis.
Kita boleh tengok dari sudut keberkatan tu, dari sudut piti. Hidup kita ni penting ni. Hidup kita ni pula lagu mana? Tuhan berkat ke tak berkat? Redha ke tak redha sebenarnya? Takut-takut kita rasa syok sendirinya, buat-buat rasa Allah redha dah, Allah berkat dah. Padahal sekeping pun tak ada benda di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini yang kita takut dan bimbang. Hadis yang saya sebut tadi ada dalam riwayat Ahmad dan juga riwayat Al-Baihaqi. Satu. Boleh hama doa ni sekarang. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Wa barik lana fi Ramadan. Berkatilah kami di bulan Ramadan. Itu satu hadis. Daripada Talhah bin Ubaidillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Bila mana melihat anak bulan Ramadan, masuk tengok anak bulan Ramadan ni nak masuk puasa lah. Nampak dah anak bulan sekarang ni, kalau teropong sekarang pun tak nampak lagi. Kita duduk bulan Syaban lagi. Nak tengok bila? Akhir Syaban lagi. Puasa bila? Jumaat depan. Puasa hari Selasa. Tengok bulan Jumaat dah. Jumaat. Seminggu lagi. Mana kata kalau nampak anak bulan tu, bila mana Nabi nampak, Nabi terus berdoa. Nabi kata apa? Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wassalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Sabda Nabi, ya Allah, naungilah kami dengan keamanan dan keimanan serta keberkatan, keselamatan dan juga kesejahteraan. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Ni kod Melayu pun tak apa kita nak berdoa. Kok tadi kita apa dah tadi dah? Ingat dah hok tadi. Hok ni hukum Melayu pun tak apa. Apa maknanya? Ya Allah, naungilah kami semua ni dengan keamanan dan juga dengan keberkatan. Keimanan, keberkatan, keselamatan dan kesejahteraan. Ada 4 benda. Bil yumni wal iman, keamanan dan juga keimanan, wassalamati wal islam, keberkatan, yakni keselamatan lah. Wassalamati wal islam, keberkatan, keselamatan. Rabbi wassalamati wal islam tadi, keberkatan dan juga keselamatan dan kesejahteraan. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Maksudnya sini paling tidak paling kurang pun kita minta supaya Allah beri kepada kita ni keamanan, 1. Yang kedua, beri keimanan, 2. Yang ketiga, beri keberkatan. Yang keempat, beri keselamatan. Yang kelima, kesejahteraan. Ada 5 perkara dalam doa ini. Kita ulang. Keamanan, keimanan, keberkatan. Keberkatan ni sekali lalu dengan keselamatan. Keberkatan, keselamatan dan juga kesejahteraan. Ada 4 perkara. Disebut bil yumni wal iman wassalamah wal islam. Ada 4 perkara dalam doa ni. Kita ulang apa maksud bil yumni wal iman. Bil yumni aman, iman, wal iman, wassalamah keberkatan, keselamatan, wal islam dalam keadaan kesejahteraan. Minta dengan Allah Azza wa Jalla. Dan hadis ni diriwayatkan oleh riwayat Ahmad, An-Nasa'i dan juga Imam At-Tabarani. Boleh kita amal muslimin muslimat sekalian. Baik. 2. Yang ketiga, begitu juga dikatakan ramai salafus salih berdoa untuk mendapatkan Ramadan supaya diisi dengan pelbagai amalan yang salih. Minta Ramadan ni tak minta saja. Sebab nak buat amal soleh dalam bulan Ramadan. Kalau hari ni baca Quran semuka, Ramadan kayak gini sejuzuk. Sebab dilipat kali ganda pahala amalan-amalan kita tu. Jadi minta doa nak masuk Ramadan ni bukan kata sekadar nak pergi bazar Ramadan, nak beli baju raya, nak tukar lasih, tukar sofa, nak sambut raya. Tak. Sebab nak buat amal. Nak buat amal soleh di bulan Ramadan. Nak rebut hak tu. Dan kita pun biarlah letak benda tu yang diutamakan, aula kita. Bukan sebab lama rasa tak makan nekbat. Dak Ramadan dak jumpa nekbat. Masuk puasa kita pun heran juga tak? Kalau dak puasa ada jual nekbat dak puasa. Ada juga. Tapi dak suhu tak? Bila sebut Ramadan mari nekbat. Jadi sedap lalu Kalau dak puasa, kalau ada nekbat jual pun dak beli pun. Tapi masuk puasa jadi kebeli nekbat.
Oh, lama tak jumpa naik bak masuk Ramadan. Oh, nak makan naik bak. Jangan sebab nak makan naik bak doa nak tunggu Ramadan ni. Oh, nak jumpa bazar Ramadan. Tahun ni boleh tak bazar Ramadan kita? Boleh jual. Tak boleh jual. Shopee terawih dah keluar gini. Bazar boleh jual dah. Oh. Tak apalah, kita doalah, tunggulah, mudah-mudahan ada khabar gembira. Boleh tarawih tu boleh. Tapi Shopee tak tahu lagi lah lagu mana. Seluruh negeri buat 8 rakaat ke, boleh buat 20 ke, ikut keluasan masjid ke, hanya orang tertentu sahaja ke. Wallahu alam. Tunggulah SOP daripada hukumah kita, yakni pemerintah kita, negeri kita ni, insya-Allah. Harap-harap yang terbaik mereka bincang, mereka putuskan untuk rakyat negeri Terengganu ni, insya-Allah. Baik. Jadi para salafus salih dia sentiasa berdoa untuk dapatkan Ramadan supaya Ramadan diisi dengan amalan-amalan soleh. Apa dia doa mereka ni? Ni doa orang-orang soleh. Boleh kita amal juga. Mereka berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Panjangnya doa ni. Dak kita rekah sikit. Bukan rekah doa, rekah maksud nak suruh faham. Saya ulang balik doa ku Arab dia. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Apa maksud Allahumma sallimni li Ramadan? Minta ya Allah, sejahteralah aku ni sehingga mana mari bulan Ramadan. Maksud sejahtera ni termasuk juga sihat walafiat. Kita nak sihat, boleh masuk Ramadan ni sebab boleh puasa dengan sempurna. Sihat tubuh badan kita, cegah kita, boleh puasa daripada awal sampai ke habis. Daripada terbitnya fajar sehingga terbenamnya matahari. Itu puasa kita tu. Biarlah hari-hari sampailah habis Ramadan, kita dapat habis dengan sempurna, dengan baik ibadat Ramadan, ibadat puasa kita. Minta sejahtera diri kita ni sehinggalah datangnya Ramadan. Ini doa yang saya sebut tadi. Orang-orang soleh dulu, para salafus soleh, dia dah buat persiapan dan berdoa dengan doa ni 6 bulan sebelum mari Ramadan. Doa dah, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Oh, mudah je sebenarnya doa ni. Boleh tak kita baca sama-sama? Kita boleh hafal lalu ni. Ikut saya, boleh? Sebut Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Orang dia bebok ni. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Allahumma sallim li Ramadan. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Oh, payah. Saya ulang lagi sekali. Allahumma sallimni li Ramadan. Okay. Semula. Allahumma sallimni li Ramadan. Bagus. Jangan ikut bagus tu. Tiba-tiba. Wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini doa para salafus salih. Allahumma sallimni li Ramadan. Oh Allah, sejahteralah aku ni sehingga mana datangnya Ramadan. Biar sihat tubuh badan, cegah, tak ada sakit, tak ada benda. Masuk Ramadan boleh puasa dalam keadaan sempurna ibadat kita. Satu. Wasallim Ramadan li. Dan sejahteralah juga Ramadan bagi aku. Maksudnya, bila kita masuk dalam bulan Ramadan tu, tak ada masalah pun untuk Ramadan kita nak puasa, untuk buat ibadat dalam Ramadan tu, tak ada masalah pun bagi kita. Maksudnya kita kawang dengan Ramadan. Kita mula-mula minta sejahtera diri kita ni sampailah mari Ramadan. Masuk Ramadan, kita minta pula wasallim Ramadan li. Sejahteralah pula Ramadan tu bagiku ya Allah. Maksudnya biar kita rasa dekat dengan
Ramadan ni, bila masuk bulan Ramadan, ibadat-ibadat yang kita buat, kita rasa seronok, kita rasa manis, kita rasa sedap, kita rasa jelira, kita rasa nak semua. Bila mana hilangnya Ramadan, kita pula rasa rindu, rasa menangis bulan puasa, bulan Ramadan. 2. Kemudian, watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah daripada aku segala ibadat yang aku buat dalam bulan tersebut. Watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah segala ibadat yang aku buat pada bulan Ramadan. Jadi 3 perkara para salafus salih minta. Satu minta benda tadi, minta supaya sehat, sejahtera diri kita ni sehingga masuk bulan Ramadan. Mari bulan Ramadan, minta lagi, wasallim Ramadan ali, sejahterakanlah Ramadan tu untuk aku, wahai Allah, biar kita boleh buat ibadat dengan sempurna dalam bulan Ramadan tu. Dan yang ketiga, watasallamhu minhu watasallamhu minni mutaqabbala, dan terimalah segala daripada aku ni, wahai Allah, akan ibadat-ibadat dalam bulan tersebut. Ada pendapat menyatakan doa salafus salih ini diriwayatkan berdasarkan riwayat daripada At-Tabrani dan juga Ad-Dailami, tapi riwayat ini dhaif. Tapi tak apalah, kita boleh beramal sebagai doa kita ni, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 dah doa malam ni. Tak. Mula-mula tadi apa dia? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. 2. Yang ketiga tadi tu, kalau dok ingat panjang sangat ku Arab Nabi sebut Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbuka Allah. Panjang sangat ni. Ambil masuk sudahlah. Ya Allah, minta naungilah kami ni ya Allah. Ada 4 perkara saya sebut tadi. Apa benda yang pertama? Bil yumni, dengan keamanan, wal iman, dengan keimanan, was salamah, keberkatan akan keselamatan, kemudian wal Islam, dan juga kesejahteraan. Ada 4 perkara. Lepas tu doa para salafus salih, kalau kita minta tadi, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Jadi ada 3 doa kita dapat pada malam ni, alhamdulillah. Baik. Kata pengarang lagi, sebelum dibincangkan mengenai dengan fadilah itu, antaranya kelebihan yang dikurniakan dan mungkin juga dengan masuk keistimewaan bulan Ramadan ni. Hal ini bertepatan dengan apa yang disebut oleh ramai para ulama. Dalam Al-Qamus Al-Fiqhi oleh Sa'id Abu Jaid menyebut bahawa fadilat ialah kelebihan daripada keperluan yang berbaki, disifatkan dengan kelebihan atau mendapat beberapa kelebihan. Baik, apa kelebihan-kelebihan yang kita nak tahu ada di bulan Ramadan ni, baik-baik sekalian muslim-muslimat? Apa benda kok? Pertamanya, saya nak berkongsi, Ramadan ini salah satu keistimewaan adalah pintu syurga dibuka, pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Ini hadis sahih, disebut dalam riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Apa sabda Nabi? Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Nabi kata, bila mana masuknya Ramadan, marinya Ramadan, nescaya dibuka segala pintu-pintu syurga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu segala syaitan-syaitan. Maknanya ini adalah bulan kebebasan untuk kita buat ibadat sebenarnya. Sebab sebelum Ramadan kita ni dibisik sama, digoda sama dengan syaitan, dengan iblis hok duduk dekat dengan kita ni, ada sama sekalian kita ni, duk asuk suruh buat tu buat ni, hok benda Tuhan larang. Jadi bulan Ramadan ni bebas untuk orang Islam, untuk kita semua ni buat ibadat kepada Allah semaksimal mungkin, sebab tak ada godaan dah. Tapi orang kata dia juga buat dosa dalam bulan puasa ni, guna. Waktu sebab ikut hawa nafsu. Hawa nafsu benda berbeza. Hawa. Okey, hawa benda berbeza, syaitan benda berbeza. Walaupun syaitan iblis semua jin dah syaitan iblis dah dibelenggu, diikat oleh Allah, tapi adanya hawa nafsu kita ni, apa yang kita buat, kalau kita kejahatan ke maksiat ke, itu ikut hawa nafsu kita, bukannya kerana syaitan.
Jadi tak pelik lah bulan puasa pun ada orang curi pisang. Contoh, pisang tepi rumah, pisang pun dia curi. Pisang mahal lah ni tau. Dan bulan puasa molek-molek ada. Buka puasa, bukan buka puasa, dok puasa pun ada. Plastik hitam. Geng-geng plastik hitam. Sebab hawa nafsu mereka. Jadi sebab tu penting kita buat persiapan sebelum Ramadan ni. Sebelum masuk Ramadan ni kita siap awal-awal dah ni. Awal-awal hati kita, iman kita bersedia dah nak masuk Ramadan. Bersedia dah. Biar masuk Ramadan kayak gini tak ada unsur-unsur dosa ataupun maksiat. Sebab orang yang buat dosa maksiat ni kerana tabiat dia dah. Dia melazimi. Bila melazimi, mari bulan kelebihan banyak benda pun. Mari orang kata hari ada kelebihan banyak perkara pun. Tapi sebab lazim dah dengan dosa yang dia buat, tak ada apa-apa. Dia pun akan terus buat dosa sebab benda tu dah jadi tabiat dalam hidup, dalam diri dia. Dan kita nak sekarang ni, kalau kata kita nak ubah sungguh-sungguh diri kita, nak masuk Ramadan supaya lebih baik lagi diri kita ni, sekarang ni kena cuba dah, slow-slow kita kena baiki. Kalau Quran sebelum ni tak pernah pun khatam Quran. Ni Ramadan azan ni aku nak khatam juga sekali kurang-kurang bulan puasa. Dan nak tunggu bulan puasa ni sekarang kena start injing dah lah. Jangan nak azan nak khatam 30 juzuk Quran bulan puasa, sekarang tak buka pun lagi Quran. Kena baca dulu Quran sikit-sikit. Kurang-kurang panah injing kita ni. Masuk Ramadan kita pun rasa laju je baca, sedap je baca, seronok je baca. Habis juzuk sehari, juzuk sehari, juzuk sehari. Ni kadang-kadang kita ni azan kan, bulan puasa aku nak habis 30 juzuk ni nak khatam kan. Syaban dak start lagi Quran. Habis nisfu Syaban pun dak start lagi Quran. Masuk Ramadan tang kena juzuk lalu sehari. Oh jadi lembek dak orok oh. Masuk hari ketiga keempat pakai dak dah lah. Pakai dak dah lah, pakai dak. Dan 3 juzuk 4 juzuk tu je lah. Sebab apa? Sebab rasa berat nak habis juzuk sehari ni, berat sangat kan. Pakai 3-4 juzuk. Lepas tu Masjid Surah buat majlis namak. Orang panggil majlis namak ni biasa ada majlis khatam Quran. Betul tak? Kan? Dia awal sekali, duduk depan sekali. Masuk gula bawa tenong pakat makan orang ramai. Sebab apa majlis namak? Dah dia khatam tak? Dah khatam pun. Tapi tak apalah, beri orang makan boleh pahala. Boleh pahala bagus. Tapi biarlah kena selari dengan majlis kita ra'i. Majlis khatam Quran, majlis namak, bagi majlis namak khatam Quran tau. Ke buka puasa saja. Biasa orang buat majlis namak ni, majlis khatam Quran sebut namak. Namak benda namak Quran. Opok-opok tadarus, surah apa semua malam-malam. Dia tak khatam pun. Tapi time buka puasa depan sekali. Tapi tak apalah ra'i orang makan, buat masuk, tak ada masalah. Cuma biarlah selari dengan amalan kita tu. Ni kena start dah ni. Kalau kata nak khatam 30 juzuk Quran, kita tak ada azan langsung nak khatam 30 juzuk. Ramadan mari ikut-ikut je lah. Puasa-puasa, tarawih. Malang tidur. Orang lain kan mulai, lagi orang lain, kita lah. Ke gitu. Azan ayo sekalian muslim-muslimat. Sekarang ni kena letaklah dah diri kita ni. Tak lama dah kita ni. Seminggu lebih lagi. Dah, hari ni hari Jumaat. Jumaat minggu depan, 12 hari lagi. Jumaat minggu depan, seminggu. 7 kita puasa hari Isnin. Isnin terawih. Isnin terawih, Selasa start puasa. Kena molek anak bulan nampak awal. Anak bulan nampak awal, Ahad terawih. Isnin puasa. Ada hari dah 12 hari lagi nak kenapa lagi? Nak ganti puasa sekarang. Dah solat, dah tunggu. Baru ni ada orang telefon pasal nak tanya video. Nak ganti puasa dah habis. Dia masalahnya tinggal puasa. Hak baru ni isu tinggal puasa 18 hari. Tinggal puasa 18 hari. Okey, selama 30 tahun. Kira lah 18 hari selama 30 tahun. Daripada dulu umur sekarang 60 lebih tau. Tapi alhamdulillah mari kesedaran. Kalau mai pakai dok gitu, nak kira mana video ganda lah. Dah puasa ganti habis lagi, dah habis kau lagi tu. Dah habis kena bayar video kan.
Jadi ingat, kalau dok dan masuk Ramadan, dok dan habis pergi puasa lepas tu, kena ganti dan juga video. Kena ingatlah tu. Berapa hari lagi dok dan ganti ni, kena habis awal-awal lah. Kalau lepas nisfu Syaban ni pun untuk puasa wajib, tak ada masalah. Untuk puasa ganti ni, tak ada masalah. Teruskan berpuasa. Awal-awal dulu tak buat pun. Tak apalah. Semoga Allah memudahkan urusan kita, insya-Allah. Baik. Itu dari sudut pertama, kelebihan bulan Ramadan. Kemudian muslimin muslimat sekalian, apa yang saya nak kongsi lagi kepada para jemaah sekalian berkait dengan cara untuk kita menyambut bulan Ramadan. Kata pengarang, sesungguhnya bergembira dengan kedatangan Ramadan merupakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Nabi bila datang Ramadan, Nabi orang yang paling gembira, paling suka. Kalau kita sambut dalam keadaan demikian, kita pun dah dikira mengikut sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan setakat Nabi, para sahabat pun begitu. Suka sangat mari Ramadan ni. Kalau ibu-ibu sekalian muslim-muslimat duduk di tanah Arab, nak masuk Ramadan ni, mereka dah siap dah dengan tanglungnya. Tanglung ni maksudnya dengan lapu-lapu lah. Nak sambut ketibaan Ramadan ni, meriah. Duk gantung lapu, kalau kedai-kedai gok meriah. Sampai ke malam ni meriah nak masuk Ramadan ni. Mereka, orang Arab. Tapi orang kita, tak ada benda. Hok meriah sikit bila? Lepas 15 Ramadan, tu baru meriah. Sebab nak raya. Pasar-pasar kok sibuk apa lagi? Kedai-kedai baju nak sambut raya ni. Meriah lepas 15 Ramadan. Masjid kita meriah je kok. Meriah awal Ramadan. Ayo balik. Allahu Rabbi, balik. Awal Ramadan, masjid surau kita meriah. Ramai mari ayat-ayat surau ni penuh semua lah. Tiap-tiap malam mudah-mudahan insya-Allah. Start 1 Ramadan tu, malam pertama tarawih tu penuh semua malam-malam. Ayat-ayatnya gitulah. Pas 15 suruh. Dia nak suruh ramai semua ni mari tarawih ni malam-malam, start malam kambing semua. Kambing semua. Mampu kerja jatuh kuasa cari biti. Nak kambing semua tak malam Panasan kambing pula. Naik darah lah apa semua pula. Susah pula nak kemiki. Allahu Rabbi. Pagi tadi saya ada majlis dengan seorang habib daripada Yaman. Majlis ilmu. Bila mana lepas habis majlis tu, kami duduk makan tadi. Habib duduk kongsi pengalaman di tanah Hadramaut tu, di Yaman tu. Dia cerita pada saya, Ikabok, orang budaya orang Arab di Yaman, kalau bulan puasa, dia akan solat 20 rakaat. Habis semayang 20 rakaat masjid ni, pergi pula masjid lain. Subhanallah. Dan mereka ada jadual. Masjid tu, contoh, surau kampung Surau Lama Dapur ni pukul berapa terawih? Pukul 8.30 start katakan. Habis isyak semua pukul 9 lah. Masjid ni pula pukul 10.30 katakan start terawih. Masjid ni pula pukul 11.30. Jadi jadual dia. Dan orang hok mari ni dak jemu, dak puas. Mari semayang sini, habis 20 pergi pula linu. Habis 20 pergi pula linu. Kalau 5 masjid gigi dak ke 100 rakaat semalaman. Ni budaya mereka. Ni Habib sendiri sebut pada saya tadi. Wallahi saya tak nak. Dia kata ini budaya daripada dulu sehinggalah generasi kami sekarang. Dia kata tarawih 20 rakaat, lepas habis sembahyang akan berpindah ke masjid-masjid yang lain yang buat 20 ikut jadual dia tu. Kita tanya diri kita, dak start tarawih lagi, tanya dah tu imam ni segak. Kalau kena tu imam lambat, dak tarawih lagi tu. Tanya dah piye tu imam maning. Kena tu imam derah laju, baca pendek suka. Baca panjang sikit, Allah. Macam-macam tu imam gitu ginilah. Cek tu imam dulu orang kita, dak sembahyang lagi, dak tarawih lagi orang kita. Allahumma salli ala Muhammad.
Dia 20 rakaat pindah masjid, masya-Allah. Dan budaya mereka juga, kalau syarikat ke apa ke, pejabat ke, dia akan bagi peluang untuk buat qiyamul lail. Dia akan start beroperasi lepas zuhur. Pagi tu dia suruh rehat. Mana start waktu duha tu sampailah ke zuhur dia suruh tidur rehat. Mana malang tu boleh hidup suasana malang ni, qiyamul lail tu, bangun malang dengan tarawih dengan semua tu, untuk buat ibadat sebanyak mungkin yang boleh, yang mampu. Kita ni kan, kalau kita try sekali buat sini mana agak-agak. Allahu Rabbi. Tarawih pun duk kira dah 8 ke 28 ke 20. 8 pun dak buat. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan kita semangat tahun ni dah, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik. Kita nak tengok tak banyak pun tak apa, kita tengok apa yang disebut oleh para ulama, macam mana cara kita nak sambut Ramadan ni. Seperti mana yang saya sebut tadi, Nabi dan juga para sahabat sangat gembira dan merupakan sunnah kepada kita. Baik, ada beberapa pendapat tokoh tentang cara yang sepatutnya Ramadan untuk kita ni berikan perhatian. Antaranya saya sebut adalah Profesor Munir Abdul Halim Mahmud daripada Fakulti Usuluddin Universiti Al-Azhar. Kata dia apa dia? Terdapat sekurang-kurangnya 3 kaedah bagi individu Muslim mempersiapkan diri bagi sambut kedatangan Ramadan. Apa dia 3 kaedah tu? Yang pertama, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh keikhlasan daripada segala dosa yang pernah dilakukan. Sekarang ni taubat dah sekarang ni dah usah nanti Ramadan lah, dah usah tunggu Ramadan lah. Sekarang ni kena taubat dah ni. Minta ampun ya Allah, ampunlah dosaku ya Allah. Banyaknya aku buat tahi ni ya Allah. Banyaknya aku tipumu ya Allah. Banyaknya aku dak buat benda mu suruh aku buat, aku benda larang. Banyak benda aku macam-macam kita buat kepada Allah Ta'ala. Minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu. Lepas tu, lepas kita minta taubat, berjanji. 2. Kaedah yang kedua ni, berjanji kepada Allah supaya tak ambuh buat dah dosa-dosa tersebut. Tak ambuh ulang lagi dosa-dosa yang kita lakukan. Tak ambuh buat dah yang kedua. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk mengetahui hukum-hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan Ramadan. Berkait dengan puasa kita, lagu mana sah ke tidak sah. Berkait dengan waktu makan kita tu, bila berbuka puasa, bila bersahur, lagu mana. Ni berkait dengan hukum Islam. Berusaha juga sungguh-sungguh nak tahu, terutamanya tentang bulan Ramadan ni, berkait dengan kelebihan dan sebagainya. Jadi ada 3 kaedah, kata Profesor Munir Abdul Halim Mahmud ini. Pertama, taubat kepada Allah sungguh-sungguh terhadap dosa yang kita buat. Yang kedua, berjanji pada Allah ni tak ambuh ulang dah dosa-dosa yang kita buat. Dan yang ketiga, bersungguh-sungguh untuk kita mengetahui hukum-hukum Islam, khususnya yang berkait dengan Ramadan. 3 perkara. Itu kata Profesor Munir Abdul Halim Mahmud. Saya ambil lagi kata tokoh daripada Dr. Izzat Atiyah, merupakan profesor hadis di Universiti Al-Azhar. Dia kata apa? Sebelum seorang Muslim tu nak memulakan langkah menerima kedatangan bulan Ramadan, terlebih dahulu dia hendaklah mempersiapkan dirinya dengan aspek luaran, yakni dari sudut zahir dia, dan juga dalaman, yakni batin dia, dengan memelihara lidahnya daripada mengungkapkan kata-kata bersifat maksiat kepada Allah. Ini pendapat orang alim lain pula ni. Ini kata ulama Dr. Izzat Atiyah, dia kata jaga dari sudut zahir kita, batin kita, yang melibatkan lidah kita ni. Lidah jangan siapa kita banyak bercakap tentang benda-benda maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makna kata memelihara lidah kita ni daripada ungkap kata-kata bersifat maksiat. Apa maksiat ni? Benda-benda hok dak sedap kita dengar lah. Lidah kita ni duk ngopak orang maksiat, duk fitnah orang maksiat. Hok dak sedap dengar, apa dia? Duk caruk, duk kata bukan-bukan. Ni lidah kita ni. Lidah kita ni banyak, kerana lidah kita ni ramai orang kecil hati. Kerana lidah kita ni, kan cakap kabar kita, ramai orang bukan setakat kecil hati, huru-hara kehidupan orang lain kerana lidah kita.
Ramai mana juga berlaku dalam masyarakat kita ni, berpisah suami isteri kerana mulut jiran yang cuba fitnah kepada keluarga tersebut. Ramai berlaku. Buat cerita dok menentu kerana lidah kita. Maka sekarang jaga moleklah lidah kita daripada kita hambur kata-kata kesat, kita fitnah orang, kita ngupak ke orang. Ni semua ni bab-bab yang melibatkan hati kita juga. Bila tak jaga lidah secara zahir tak jaga. Kita ngupak melibatkan hati kita, masalah dalaman kita, batin kita. Hati kita akan jadi gelap, hati kita ni akan jadi rosak, muslimin muslimat. Baik. Kemudian apa lagi katanya? Membiasakan diri untuk menahan kemarahan. Tahan marah. Boleh tak tahan marah Orang kita payah nak tahan marah Elok kereta tak usi kena pun marah dah rasa. Kita tengah speed, tengah bawa laju ni, molek-molek ada je daripada kiri, masuk kanan, signal tak bagi, apa tak bagi, masuk ikut dia. Marah tak marah? Marah. Saya sendiri pun kadang rasa marah. Tak ni, InsyaAllah kita sama-sama lah tahan kemarahan. Tapi tahan kemarahan atas sebab benda haru. Kalau benda wajib, benda Tuhan larang, jangan tahan marah. Contoh apa dia? Anak kita tak semayang, dia pukul 8 garit tak semayang. Tengok TV, tengok ke drama pukul 7, tak semayang. Kita pun marah sekali. Kita suruh garit lewat dah ni, tak dengar. Jangan kata tahan marah ni, faham maksud saya ni? Jangan kata tahan marah ni disebabkan benda hak wajib pun kita pakat, tak apalah, tahan marah. Jangan marah tak. Hak benda wajib kena marah. Siapa lapang suku nak masuk Isya dak mayang garik lagi, marah sekali. Tu tak apa. Kena faham. Jangan kata tahan marah ni hak benda wajib lok gitu. Tak boleh tahan marah nak masuk puasa kita ni tahan marah. Tak. Kan? Kemudian apa lagi? Gantikan perkara buruk dengan kebaikan. Banyak buat baik sekarang. Hak benda buruk ganti dengan baik. Hiasi dengan segala sifat terpuji. Menghayati konsep puasa sebenar menurut hukum syarak. Memperbanyakkan zikir. Dan paling penting bertadarus Al-Quran, iaitu mendiskusikan isi-isi kandungannya. Saya nak sentuh 2 poin penting sebagai penutup pertemuan kita malam ni. Iaitulah Syekh Dr. Aizat Atiyah sebut, perbanyakkan zikir dan paling penting bertadarus Al-Quran. Hal ni penting bu sekalian. Antara zikir yang boleh kita katakan sebagai amalan kehidupan kita juga, cubalah untuk kita amal. Zikir disebut Ratibul Haddad, ataupun boleh amal Wirdul Latif. Zikir ni banyak kelebihan dia. Hak zikir kita sebut tasbih, tahmid, tu mesti kita sebut dah. Ini zikir-zikir tambahan ni, maksurat. Cubalah muslimin muslimat untuk kita amal, insya-Allah. Allah akan mudahkan urusan kita. Allah akan lapangkan masalah dalam diri kita. Allah akan berikan kefahaman terhadap ilmu yang kita belajar bila kita amal zikir-zikir ini. Ada satu kisah, ini kisah daripada Syekh Habib daripada Yaman juga tadi, sebagai penutup kita malam ni. Dia sentiasa beramal dengan Ratibul Haddad. Ratibul Haddad ini zikir yang disusung oleh ulama-ulama Yaman. Ratibul Haddad. Ada satu kisah seorang mutawif. Seorang mutawif, dia daripada Yaman. Dia daripada Yaman. Kebetulan masa tu dia bawa jemaah pergi umrah di Mekah. Dalam ramai-ramai jemaah tu ada seorang pocik tua. Hari pertama okey lagi. Lepas pada tu pocik tu hilang, tak tahu gimana. Orang tua. Dahlah dia tu orang tua, orang Asia. Dia bawa jemaah Asia masa tu. Orang Asia tua dah. Dia bukannya orang Arab, dan cakap Arab tak erti. Dan Mekah tu bukan kampung dia, tak tahu cerak mana nak pergi, tak tahu. Dia cari-cari sebab dia mutawif, tanggungjawab dia. Cari, tak jumpa. Sehinggalah Allah ilhamkan kepada dia ni. Allah ilhamkan solat depan Kaabah 2 rakaat.
Kemudian dia pun baca Ratibul Haddad daripada awal sampai ke akhir. Mengharapkan kemudahan daripada Allah, pertolongan daripada Allah untuk cari pokcik hok hilang ni. Dia pun amal baca daripada awal sampai ke akhir. Sampailah habis dia baca, tiba-tiba pokcik yang dia cari tu mari semayang duduk sebelah dia 2 rakaat. Allahu Rabbi. Ini kisah benar. Semayang 2 rakaat. Asbab zikir yang dia baca. Siapa yang hantar pokcik tadi? Allah yang hantar. Tapi nak kata ada kelebihan asbab zikir tersebut untuk kita amalkan sebagai tambahan zikir-zikir kita yang lain. Boleh cubalah amalkan, insya-Allah ada keberkatannya, ada fadilatnya insya-Allah. Hok kita zikir sebut subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu amalan kita sok mudah, mesti kita kena buat tu. Amalan kita. Dan disebut juga di sini paling penting bertadarus Al-Quran. Kenapa disebut bertadarus Al-Quran muslimin muslimat? Kerana sesuailah bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Maka kita nak hidup Ramadan ni dengan baca Quran lah. Banyak-banyak baca Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Quran. Bulan Ramadan padanya turunnya Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni turunkan Al-Quran. Bila? Pada malam Lailatul Qadar. Bila Lailatul Qadar? Bulan Ramadan. Jadi di sini muslimin muslimat, selari dengan sambutan Ramadan yang kita nak masuk ni, dan kita berada dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah hidupkan suasana Ramadan dengan bacaan Al-Quran. Baca Al-Quran. So sekarang ni kena start dah lah. Baca Quran. Jangan lock nak masuk Ramadan, baru nak balik, baru nak baca. Orang lain tas juzuk, kita baru semuka. Buat apa? Enjin baru nak start. Orang lain laju dah. Boleh kejar. Orang lain. Kita dah baru nak start enjin. Bang semuka, bang duduk muka. Habis Ramadan lah. Baru juzuk 2. Maknanya gitu. Jadi kita cubalah berusaha sama-sama, insya-Allah. Saya beri peringatan ni untuk diri saya juga. Sebagai persiapan kita semua. Kalau Arab dia tanya kaifa nasta'id li liqa'i Ramadan, bagaimana persiapan kita untuk bertemu Ramadan? Jayyid ke, mumtaz ke, ataupun sekadar biasa-biasa, tak rasa apa-apa pun, Syabang dah kita ni. Lah, nak masuk puasa dah rupanya, baru sedar. Ada juga gitu. Jadilah Ramadan ni bulan yang hebat bagi kita untuk beribadat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan semata-mata nak pergi bazar Ramadan, nak beli baju raya, nak tukar sofa lasih baru. Jangan waktu semata-mata. Waktu sampingan kita nak meraihkan Syawal. Nak raih Syawal tak ada masalah. Tapi jangan sampai hilangkan kenikmatan beribadat dalam bulan Ramadan. Cubalah kita sama-sama usaha, insya-Allah. Seperti mana pesanan para ulama tadi, orang-orang alim tadi, antaranya ialah bertaubat kepada Allah, azam tak ambuh buat dah, dan berusaha sungguh-sungguh untuk belajar hukum-hukum Islam, terutamanya tentang Ramadan, dan jaga lidah kita kerana ia melibatkan zahir dan juga batin kita, dalaman kita. Perbanyakkan zikir kepada Allah dan bertadarus Al-Quran. Semoga kita semua diberikan kemudahan oleh Allah, kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan yang tak lama lagi kita nak masuk ni, insya-Allah. Dan paling penting, biar Allah terima amalan-amalan kita tersebut bila mana kita habis dah Ramadan nanti, insya-Allah. Semoga kita semua dipanjangkan umur untuk bertemu Ramadan. Semoga Allah mudahkan segala urusan kita, insya-Allah. Kita jumpa pada pertemuan yang akan datang. Untuk kuliah kita sambung lepas puasa pula lah, insya-Allah. Dan untuk tarawih, moga-moga panjang umur kita bertemu lagi. Tarikh saya bila, Babi? Saya dah ingat dah. 21 April. Tak. 23 April Jumaat. InsyaAllah kita bertemu lagi sini, insyaAllah panjang umur. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما مباركا وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.